Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam teror excellent dan salam satu Malaysia. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini sekali lagi kita berseran dalam bual bicara terbaik di TVT Forum Perdana Ehwal Islam. Tentu sekali kami di TVT setiap Isnin akan menyajikan juadah ilmu kepada anda dan kami doakan moga-moga semua berada dalam keadaan selamat sejahtera insya-Allah. Tentu sekali pada pagi yang indah hari ini, kita ingin indahkan lagi dengan satu majlis ilmu dengan topik yang menarik yang telah kita pilih. Dan moga-moga yang menonton di rumah dapat terus kekal bersama-sama dengan kami hingga ke akhir rancangan insya-Allah. Sebelum saya memandu forum kita dengan lebih jauh lagi, dengarlah serangkap pantun yang berbunyi. Mencari timba si anak darat di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Pada pagi ini, kita bersama-sama dengan dua orang ahli panel kita yang sudah tidak asing lagi di negara kita. Bukan makhluk asing, tetapi pendakwah yang sudah tidak asing lagi. Terus saja saya perkenalkan di sebelah kanan saya, sahabat saya yang sudah lama saya tidak bertemu, Profesor Dr. Nur Nadira Hasbullah. Apa khabar, Doktor? Sihat, Alhamdulillah. Baiklah, di sebelah kiri saya pula, saya rasa tidak perlu saya perkenalkan lagi. Bahkan sudah tersohor penggugah semangat rakyat Malaysia, motivator Malaysia, guru dan ibunda kami, iaitu Datuk Dr. Nurul Fatihah binti Muhammad Yusuf. Apa khabar, Datuk? Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah. Terima kasih, Datuk, kerana dapat bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Baiklah, para penonton dirahmati Allah sekalian, apabila saya memetik nama mana-mana tokoh Islam, tak ramai di kalangan kita yang arif tentang mereka. Maka pada hari ini, kami akan mengupas dengan lebih lanjut tentang sirah seorang tokoh Islam yang agung, iaitu Syekh Muhammad Abduh. Tajuk menarik bukan? Maka himpunkan abang, kakak, adik, sanak saudara, duduk ramai-ramai depan TV. Kita tonton Forum Perdana Ehwal Islam pada pagi ini. Saya ingin buka gelanggang kita dengan orang muda dulu. Sebelum kita pergi kepada orang otai, kita tanya kepada orang muda dulu. Dr. Nadira, bolehkah Doktor perkenalkan serba sedikit biografi Syekh Muhammad Abduh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati pengerusi kita dari Jabatan Agama Islam, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, yang nampak tidak berapa nak sihat hari ini. Dan seterusnya sifu saya, Datuk Dr. Nurul Fatihah Muhammad Yusuf, yang saya seanggur Datuk, ya. Anggur tersetuju, Datuk. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Syekh Muhammad Abduh, nama sebenarnya ialah Muhammad bin Abduh bin Hasan Khairullah. Dilahirkan di dalam keluarga petani di Tanta, Mesir pada tahun 1265 Hijrah bersamaan 1849 Masihi. Pada tahun 1882, Syekh Muhammad Abduh dibuang negeri kerana dituduh terlibat dengan pemberontakan Urabi, iaitu pemberontakan yang melibatkan para nasionalis Mesir. Semasa menjalani hukuman tersebut, beliau pergi ke Perancis. Di Perancis, beliau menerbitkan majalah Al-Urwatul Wusqa bersama gurunya, iaitu Said Jamaluddin Al-Afghani. Antara jawatan yang pernah disandang oleh beliau ialah sebagai guru di Masjid Al-Husaini di Mesir, sebagai pensyarah di Darul Ulum Mesir, sebagai guru di Sekolah Al-Sultaniyah di Beirut, dan menjadi ketua editor akhbar Al-Waqai Misriyah di Mesir. Selain itu, beliau juga pernah menjadi ketua Hakim Mahkamah Rayuan Mesir, anggota Majlis Pengurusan Universiti Al-Azhar Mesir, dan beliau juga merupakan mufti Kerajaan Mesir. Syekh Muhammad Abduh telah pun meninggal dunia pada tahun 1314 Hijrah, iaitu 1905 Masihi di Iskandariah, Mesir. Kembali semula kepada saudara pengerusi. Hebat juga orangnya, ya. Terima kasih kepada panel pertama kita. Sebentar tadi panel pertama Adam menyatakan bahawa Syekh Muhammad Abduh pernah menyandang beberapa jawatan penting dalam kerajaan. Maka dapat kita simpulkan bahawa sudah pasti beliau mempunyai kepribadian yang unggul. Oleh itu, saya minta panel kedua pula untuk menghuraikan serba sedikit tentang kepribadian Syekh Muhammad Abduh. Silakan, Datuk. Soalan yang amat menarik daripada pengerusi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sebenarnya Syekh Muhammad Abduh memangnya memiliki sifat kepribadian yang tinggi. Beliau
berani menyatakan idea-idea Islamnya walau terpaksa berhadapan dengan rintangan yang besar. Beliau seorang yang tegas tetapi penyayang kepada anak-anak muridnya. Beliau menubuhkan ajamnya karya Islamnya untuk membantu murid-muridnya yang menghadapi masalah kewangan. Beliau merupakan seorang tokoh ulama yang berketerampilan. Beliau diberi kepercayaan untuk menyandang beberapa jawatan penting negara seperti Hakim Mahkamah Raya Mesir, Ahli Majlis Pengurusan Universiti Al-Azhar Mesir dan Mufti Kerajaan Mesir. Berdaya kreatif dalam menghasilkan tulisan-tulisan yang bernas sehingga dapat mempengaruhi pemikiran umat Islam. Beralih kepada saudari pengurusi. Lah, kau ke terkejut ambilkan hantu tadi? Tak nak tadi aku nampak dia kelibat situ. Serius lah? Tak, tadi aku lepas solat. Lepas tu aku dengar kau tepuk-tepuk benda tadi. Ada nyamuk, tak selesa nak tadi. Lain kali pakai ni. Oh, thank you. Bagus ni. Belilah kit set. Membunuh nyamuk anda. Terima kasih Datuk atas pencerahan berkenaan kepribadian Syekh Muhammad Abdul sebentar tadi. Asas kepada kepribadian tinggi pastinya dipupuk sejak kecil lagi. Baiklah, soalan saya Datuk, bolehkah Datuk jelaskan tentang pendidikan awal yang diterima oleh tokoh ini sehingga dewasa? Terima kasih kepada pengurusi atas persoalan yang diucapkan. Semasa kecil, Syekh Muhammad Abdul belajar membaca dan menulis dari bapanya. Beliau mempelajari serta menghafaz Al-Quran dalam masa 2 tahun. Seterusnya, beliau mempelajari ilmu bahasa Arab di Masjid Al-Ahmadi. Beliau mempelajari tasawuf dan tata bahasa Arab dari Syekh Darwish Hud dan Syekh Darwishi. Semasa di Universiti Al-Azhar, beliau mempelajari pelbagai ilmu termasuk matematik dan falsafah dengan Syekh Hasan At-Tawil. Beliau memperoleh ijazah daripada Universiti Al-Azhar pada tahun 1877 Masihi. Pada tahun 1896 Masihi, beliau sempat bertemu dengan Syed Jamaluddin Al-Afghani yang mengunjungi Mesir. Pada kesempatan itu, beliau sempat mendalami bidang akademik dan pemikiran Islam. Terima kasih atas penjelasan Datuk yang begitu perinci itu tadi. Syekh Muhammad Abdul mempunyai pendidikan yang tinggi dan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Syekh Muhammad Abdul banyak mengambil inspirasi daripada gerakan Islam yang dipelopori oleh Syed Jamaluddin Al-Afghani. Kesan daripada gerakan Islam tersebut, beliau lebih bersikap terbuka berbanding sebelumnya. Beliau banyak memberi saranan ke arah pembangunan rohani dan jasmani umat Islam. Saranan-saranan beliau adalah meliputi aspek-aspek seperti akidah, integrasi ilmu dan kecakapan pentadbiran. Seterusnya, saya ingin bertanya kepada Dr. Nadirah tentang aliran pemikiran Syekh Muhammad Abdul dalam aspek akidah, integrasi ilmu dan kecakapan pentadbiran. Dipersilakan. Terima kasih saudari pengurusi. Dalam aspek akidah, Syekh Muhammad Abdul menyeru umat Islam supaya kembali kepada ajaran Islam dalam bentuknya yang asli dan murni, serta menyesuaikannya dengan kehendak semasa. Syaratnya, ia tidak bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah. Beliau menolak sekeras-kerasnya konsep ta'liq al-a'ma, iaitu ta'liq buta. Beliau mengajak umat Islam mempelajari ilmu-ilmu fardu ain dan fardu kifayah untuk membina umat yang mempunyai daya fikir yang tinggi dan seterusnya mampu keluar dari belenggu penjajahan. Dalam aspek integrasi ilmu pula, beliau mendapati sistem pendidikan pada masa itu hanya tertumpu pada bidang agama dalam bentuk huraian kitab-kitab klasik tanpa cuba disesuaikan dengan kehendak semasa. Beliau menyarankan supaya bidang ilmu fardu kifayah seperti sains, matematik, geografi dan seumpamanya dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah dan universiti. Saranan beliau telah diterima baik oleh kerajaan Mesir. Sukatan pengajian di Universiti Al-Azhar diubah selaras dengan saranan beliau dan dijadikan sebagai model kepada pusat-pusat pengajian tinggi lain di seluruh dunia Islam.
Seterusnya dalam aspek kecikapan pentadbiran pula, ketika beliau bertugas sebagai hakim di Mahkamah Rayuan Mesir, beliau mendapati kebincangan dalam sistem pentadbiran kehakiman. Beliau berpendapat ia tidak sistematik dan perlu kepada pengislahan. Pengislahan yang dilakukannya dimuatkan di dalam karyanya yang berjudul At-Tahrir fi Islah Al-Muhakim Asy-Syari'ah. Setakat itu sahaja saudari pengurusi. Terima kasih doktor. Begitu terperinci kupasan tentang aliran pemikiran Syekh Muhammad Abdul yang disampaikan oleh Dr. Nadira sebentar tadi. Para penonton dihormati lagi dimuliakan. Setiap tindakan pasti ada asbabnya. Begitu juga dengan pengislahan yang dilakukan oleh tokoh ini dalam sistem pendidikan. Faktornya. Ya, ada faktornya doktor. Berdasarkan kajian yang saya lakukan, antara faktor-faktornya adalah inspirasi gerakan Islah Sayyid Jamaluddin Al-Afghani yang menjurus ke arah mewujudkan integrasi ilmu. Selain itu, kesedaran Syekh Muhammad Abdul terhadap keperluan kepada Islam dalam kurikulum sekolah dan juga universiti yang sudah ketinggalan zaman. Sistem pendidikan semasa itu yang menjurus ke arah taklid buta dan pasif, iaitu jumud, dan kekurangan prasarana pendidikan serta bantuan dari kerajaan Mesir kepada golongan miskin. Di samping itu, kadar gaji guru yang rendah juga menjadi faktor. Banyak juga faktornya saudari. Ya, memang banyak Datuk. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, persoalan kita yang seterusnya. Doktor, saya dah tanya-tanya, apakah metod atau bagaimanakah cara Syekh Muhammad Abdul menyampaikan idea-idea Islahnya? Dipersilakan doktor. Terima kasih saudari pengurusi. Baiklah, disebabkan proses islah memakan masa yang panjang dan dengan strategi yang baik, Syekh Muhammad Abdul menggunakan pelbagai cara untuk menyalurkan idea-idea islahnya. Antaranya termasuklah melalui proses pengajarannya di Masjid Al-Husain, Darul Ulum dan Universiti Al-Azhar, melalui media massa seperti majalah Al-Urwatul Wusqa, Akhbar Al-Waqi'i Misriyah dan Al-Ahram, melalui karya-karya ilmiah beliau seperti Risalah At-Tauhid, Tafsir Juz'u Ammar, Tahrir fi Islah Al-Muhakim Syariah dan Al-Islam wal Rad ala Muntaqidin, serta Al-Islam wal Nasraniyah Ma'al Ilm wal Madaniyah. Selain itu, melalui jawatan-jawatan yang disandangnya seperti Hakim Mahkamah Rayuan Mesir, Ahli Majlis Pengurusan Universiti Al-Azhar Mesir dan Mufti Kerajaan Mesir. Sekian sahaja saudari pengurusi. Wah, sungguh menarik penerangan doktor itu tadi. Saya sungguh kagum. Dalam sejarah gerakan Islam, Syekh Muhammad Abdul merupakan tokoh Islam yang paling menonjol dan memberi banyak sumbangan yang amat bermanfaat kepada umat Islam pada masa kini. Idea-idea yang dibawa oleh Syekh Muhammad Abdul telah mengubah pandangan umat Islam terhadap Islam yang sering terikut-ikut dengan sebahagian sarjana Muslim yang jumud dan pasif. Beliau berjaya memberi gambaran yang jelas tentang keperluan umat Islam kepada Islam, khususnya dalam bidang pendidikan. Baiklah, saya ada soalan terakhir untuk Datuk. Minta beri pencerahan Datuk tentang sumbangan-sumbangan Syekh Muhammad Abdul dalam bidang pendidikan serta karya-karya beliau. Dipersilakan. Idea islah beliau dalam bidang pendidikan, khususnya di Universiti Al-Azhar, telah memberi kesan yang mendalam terhadap perkembangan ilmu pengetahuan umat Islam. Idea-idea tersebut ialah mewujudkan mata pelajaran matematik, geometri, algebra, geografi, sejarah dan semion, mewujudkan piawaian dalam penganugerahan sijil, mewujudkan farmasi khusus untuk pelajar Universiti Al-Azhar, menyediakan peruntukan gaji guru dari Perbendaharaan Negara dan Wakaf Negara, serta memperbaiki asrama pelajar dalam aspek-aspek keselamatan dan kesihatan. Beliau telah meninggalkan beberapa karya yang bermutu dan menjadi sumber rujukan utama dalam dunia Islam seperti Risalah At-Tauhid, Tafsir Juz'u Ammar, Tafsir Surah Al-As, Risalah Ar-Rad Al-Adad Ad-Dahriyin, Syarhun Nahjil Balaghah, Syarhul Mahkamah Al-Badi, Tahrir fil Islah Al-Muhakim Syariah, Al-Islam wal Rad ala Muntaqidin dan Al-Islam wal Nasriyah Ma'al Ilmi wal Madaniyah. Kembali kepada saudari pengerusi. Terima kasih Datuk. Syekh Muhammad Abdul adalah mujaddid yang telah memberi sumbangan yang besar terhadap kemajuan pemikiran umat Islam. Idea Islam dibawa oleh Syekh Muhammad Abdul telah berjaya membuat perubahan yang besar dalam pemikiran umat Islam. Beliau telah berjaya memperbaiki sistem pendidikan dan kehakiman syariah. Beliau juga menggunakan pelbagai sarana yang ada untuk menyampaikan idea Islamnya kepada masyarakat dan menghasilkan karya yang menjerumus ke arah pemikiran Islam dan pengislahan. Kesimpulan
Kesimpulannya, sebagai seorang Muslim, kita wajib bermuhasabah. Setiap muhasabah hendaklah disusuli dengan Islam. Tanpa Islam, kita tidak akan mencapai kejayaan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Terima kasih kepada dua orang ahli panel kita yang sudah berkongsi ilmu pada hari ini. Sebelum mengakhiri bicara forum kita pada hari ini, izinkanlah saya untuk memberi serangkap pantun sebagai penghias bicara akhir. Bunga seroja di atas barat jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan juga kami pohonkan. Sekian sahaja untuk hari ini. Terkasar bahasa, tersilap bicara, mohon dimaafkan. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Allah yang Maha Pencipta, dan yang kurang elok itu datangnya daripada kehilafan diri kami sendiri. Saya akhiri forum kita pada pagi ini dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi. Sengel. Nak cut ni. Hantu dah lalu dah weh. Hantu dah lalu tadi. Tadi kau lalu dia cun depan. Aku tak